Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi kacak bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema kerohanian, iaitu lemah iman, punca dan penawar. Sidang hadirin yang bervisi, pengertian kelemahan yang melanda umat Islam kini meliputi kemunduran dalam pelbagai lapangan hidup, kemiskinan, kedaifan, perpecahan, pertelagahan sesama sendiri dan pelbagai lagi krisis dan kemulut yang menghimpit umat Islam kini. Seterusnya, keimanan merupakan dasar bagi seseorang mukmin yang diperintahkan agar menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Namun, mempertahankan keimanan bukan perkara yang mudah. Apatah lagi pelbagai godaan di sekeliling yang membuatkan iman seseorang ada pasang surutnya. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Namun sebelum itu, saya Muhammad Muzammil bin Zamzam sebagai moderator forum anda pada hari ini. Ahli panel yang pertama, Saudara Zaid Harisa. Seterusnya, ahli panel yang kedua, Saudara Muhammad Ziyad Hamdani bin Zulaizam. Manakala ahli panel yang ketiga, Saudara Haras Akhtar bin Kamarudin. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang lemah iman, punca dan penawar. Sidang hadirin yang dihormati, sidang hadirin, apakah sebenarnya punca kelemahan iman dalam diri umat Islam pada masa kini? Untuk menjawab persoalan tersebut, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Saudara Zaid Harisa. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang punca kelemahan iman dalam diri seseorang mukmin pada masa kini. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Menurut kata ulama tersohor iaitu Muhammad Qutb dalam karyanya Ru'yah Islamiyah lil Ahwal al-Alam Islami telah mendedahkan bahawa punca sebenarnya kelemahan iman yang melanda umat Islam kini merupakan satu hukuman ilahi yang dijatuhkan dari Allah Ta'ala kepada umat Islam akibat kecuaian dan kelalaian mereka. Umat Islam telah meminggirkan agama Islam daripada realiti kehidupan semasa. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Toha ayat 124 yang memberi maksud, dan barang siapa yang mengingkari arahan dan perintahku, maka adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang buta. Menurut Muhammad Qutb pada tahun 1989, salah faham terhadap ajaran Islam memberi maksud satu kefahaman yang menyeleweng daripada hakikat ketuhanan, alam semesta dan juga kemanusiaan. Selanjutnya, Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1985 pernah menyebut bahawa kelemahan iman yang melanda umat Islam masa kini berpunca daripada kurang kesedaran, lupa din, tidak menggunakan seluruh kekuatan dan potensi, hubungan ukhuwah antar umat yang sangat lemah, muflis idea, muflis akhlak, kerja tidak berkualiti dan membiarkan sahaja hasil ekonomi dieksploitasi musuh. Jadi sahabat pengerusi saya, setakat ini saja hujan saya mengenai punca kelemahan iman. Saya serahkan semula kepada pengerusi. Terima kasih. Sama-sama saudara, sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang punca kelemahan iman yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Saudara Muhammad Ziyad Hamdani, tentang persoalan apakah penawar tentang isu kelemahan iman ini. Silakan saudara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama saudara. Berdasarkan cabaran-cabaran dan punca yang begitu hebat yang menyerang umat Islam di seluruh Malaysia, maka penawar atau penyelesaian yang ampuh wajar dicari dan dijejaki sebagai benteng pertahanan yang kukuh bagi menangkis segala serangan tersebut. Dalam situasi ini, umat Islam sering mendengar seruan daripada pelbagai pihak untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti mana firmannya melalui surah Sad ayat 29 yang bermaksud, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad. Sebuah kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar.
Memandangkan kewajipan dakwah adalah besar dan berat untuk mengenangi kes kemelut akidah, tambahan pula krisis akidah yang melanda masyarakat Islam kini bersifat sejagat. Maka peranan institusi dakwah Islam wajar dinilai dan dikaji semula dari segi objektif dan matlamatnya, pendekatan atau teknik dakwahnya, media atau peralatan dakwahnya dan sasarannya untuk memastikan keberkesanan dan kejayaan peranannya. Bilangan pendakwah perlu ditambah dan mereka diberi latihan sewajarnya supaya mereka dapat menghadapi masyarakat dengan penuh hikmah dan bijaksana dalam memberikan bimbingan dan pendidikan agama. Dalam konteks pendidikan Islam, ada dua peringkat yang perlu diberi perhatian. Pertama, pada peringkat pendidikan Islam yang dikendalikan pihak di luar sistem formal yang memerlukan tinjauan dan pengukuhan dari sudut kurikulum, metodologi, buku teks, latihan keguruan, kewangan dan pengurusan. Pada peringkat kedua, tinjauan harus dibuat secara komprehensif dalam sistem pendidikan Islam yang formal. Ini kerana banyak asas syariah menyentuh perkara ghaib. Memberi faham perkara ghaib ini memerlukan pendekatan tersendiri dan artikulasi sifatnya. Setakat ini sahaja perkongsian maklumat tentang penawar kepada lemah iman daripada saya. Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama saudara, terima kasih atas penjelasannya panjang lebar berhubung penawar kepada kelemahan iman sebentar tadi. Selanjutnya, soalan saya seterusnya kepada ahli panel ketiga, saudara Haras Akhtar. Apakah contoh isu yang saudara boleh gambarkan yang berkait rapat dengan kelemahan iman? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara Sama-sama, pengerusi, saudara. sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Contoh isu yang berkait rapat dengan kelemahan iman ini pelbagai. Sebagai contohnya, umat Islam yang terperangkap dengan ajaran sesat begitu mudah menerima ciri-ciri ajaran sesat yang amat jelas sekali bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Bahagian hal ehwal Islam pada tahun 1994 mengenal pasti 4 ciri tersebut. Yang pertama, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan sebagainya. Yang kedua, mempercayai wahyu masih lagi turun. Yang ketiga, mempercayai guru sebagai Imam Mahdi atau Nabi dan memasukkan kewajipan-kewajipan tertentu dalam syariat Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Kepercayaan-kepercayaan yang menyeleweng seumpama ini sudah tentu secara jelas bertentangan dengan rukun-rukun iman dan Islam yang wajib diketahui, dipelajari dan diyakini serta tidak pernah dipertikaikan oleh seluruh umat Islam di dunia ini kecuali mereka yang tersesat dan juga terpengaruh dengan ajaran sesat. Contoh yang seterusnya ialah amalan pengambilan rasuah, juga merupakan salah satu isu yang berkait rapat dengan kelemahan iman. Islam mengharamkan pengambilan rasuah. Malah Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa pemberi dan penerima rasuah tempatnya adalah di dalam neraka. Sabda Rasulullah SAW itu jelas menunjukkan amaran keras berkaitan amalan rasuah sehingga diharamkan mengambil hatta 1 sen pun daripada sesuatu yang bukan menjadi hak. Apabila iman lemah, kita akan mudah dan cenderung melakukan perkara yang diharamkan. Malah tiada rasa takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya sebagai orang Islam, kita seharusnya menolak dengan 2 contoh yang saya kongsikan sebentar tadi untuk menjaga kehidupan, terutama bagi kehidupan kekal selepas mati. Setakat ini sahaja saudara pengerusi. Terima kasih. Sama-sama saudara Haras Akhtar, ahli panel ketiga. Demikian tadi hasil perbincangan daripada semua ahli panel tentang lemah iman, punca dan penawar. Konklusinya, umat Islam wajib berpegang dengan sumber Al-Quran dan Al-Sunnah dalam mendepannya arus cabaran yang beraneka ragam dan bentuk. Sidang hadirin, sekian sahaja daripada kami tentang lemah iman, punca dan penawar pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia.